wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir waj'alni bi khair. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz yang bersama dengan kita pada malam ini dan kepada semua sahabat-sahabat yang berkesempatan hadir. Jadi Alhamdulillah hari ini kita dapat sekali lagi bersama untuk kita meneruskan bahagian kedua kisah sejarah Bani Israel daripada Al-Quran. Jadi semoga kita berminggu ya Ustaz last sekali kita punya kuliah. Jadi yang saya ingat last sekali Ustaz tinggalkan kita dengan ayat daripada surah Al-Ma'idah ayat ke 21 tak silap saya. Jadi tanpa melengahkan masa saya menyerahkanlah kuliah kita kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba wal hazana idza syi'ta sahla. Terima kasih kepada Dr. Marina, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama pada malam ini dalam siri kedua sejarah Bani Israel. Dan saya harap pada malam ini kita dapat selesaikan apa yang kita dah mulakan pada 2 minggu yang lalu. Dan sebelum kita mulakan, kita sambung cerita yang akan kita sambung kesinambungan daripada kuliah kita yang lalu. Apa namanya, kita sudah menghadapi hari yang ke-27, hari yang ke-27 serangan ganas Zionis terhadap bumi Palestin. Dan kalau tengok bumi Gaza lah secara khususnya, kalau kita tengok apa yang disebut oleh PBB untuk tempoh sampai semalam 2011 2023, Gaza kalau nak dibangunkan memerlukan kepada 360 bilion. Gaza kalau sekarang ni maksudnya dalam keadaan pengumuman masih lagi berterusan, kerosakan di sana sini, bangunan runtuh hampir bukan setiap hari, hampir setiap jam, ya. Jadi kalau nak dibangunkan memerlukan kepada 360 bilion. Dan juga semalam saya hadir satu kuliah ceramah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kamal Zaman Yusof, pakar kajian Timur Tengah. Dia katakan bahawa apa yang berlaku di Gaza sekarang ini adalah satu keadaan yang sangat dahsyat. Cumanya kita jangan fikir macam kita fikir. Kita jangan fikir macam kita fikir kan. Kita fikir kenapalah Gaza macam ni. Apa yang Hamas buat tu, kenapa tak ada kerja ke bagi kejutkan singa yang sedang tidur? Kenapa lancarkan roket awal-awal lagi kan? Sedangkan kalau tak buat tak apa. Ni kita akan jawab pada penghujung kuliah kita nanti insya-Allah. Baik. Jadi untuk lebih terarah perbincangan kita pada malam ni, saya nak bahagikan sejarah Bani Israel ini kepada beberapa peringkat lah. Yang pertama adalah era Nabi Musa alaihissalam. Ini pun sebahagian besar kita dah nyatakan. Sebelum tu lagi adalah era zaman Nabi sebelum zaman Nabi Musa, zaman Nabi Yusuf alaihissalam, yang telah kita bincangkan panjang lebar pada kuliah 2 minggu lepas. Iaitu kita nyatakan bagaimana asal usul Bani Israel itu bermula daripada seorang Nabi namanya Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub adalah Nabi yang digelar dengan Israel. Israel adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isra adalah hamba, Il adalah Tuhan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kita nyatakan bagaimana Bani Israel ini daripada asalnya mereka ni menghuni bumi Syam, ataupun lebih tepat adalah di bumi Palestin ataupun Jerusalem. Kemudian mereka berpindah ke Mesir atas jemputan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Kerana Nabi Yusuf alaihissalam telah berada di sana selama beberapa tahun. Kemudian setelah baginda wafat, maka Bani Israel hidup dalam keadaan yang penuh kemewahan, dihormati oleh masyarakat.
tapi akhirnya mereka telah ditindas sehinggalah datang Nabi Musa alaihissalam, dan kita pun telah cerita panjang. Saya tak nak ulas hari ini apa yang berlaku pada Nabi Musa, apa ni, apa nama ni, menyeberangi laut merah dan sebagainya. Cuma malam ni kita nak sambung kepada apa yang disebut oleh Dr. Barina tadi, itu ialah ayat yang ke ayat surah Al-Baqarah ayat 20 hingga ayat surah Al-Maidah ayat 20 hingga ayat 36, ayat 20 hingga ayat 26, ayat 20 hingga ayat 26 yang kita nak sambunglah malam ni. Baik, dalam surah Al-Maidah ayat 20 hingga 26, kalau nak cepat tengok muka surat dalam Quran ni, muka surat uh, muka surat 111. Mushaf kita kan sama kan, muka surat 111, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Dan ingatlah ketika mana Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang Allah Taala bagi pada kamu, di mana Allah Taala jadikan kamu dalam kalangan kamu ini para anbiya. Jadi dalam kalangan Bani Israel ini ramai sangat nabi-nabi yang Allah Taala telah utuskan. Dan Allah Taala telah jadikan kamu ni mulukan, raja-raja. Raja-raja di sini adalah makna kata mereka ni telah hidup bebas setelah mereka ni diperhambakan selama beratus tahun oleh Firaun di negeri Mesir. Wa atakum ma lam yuti ahadan minal alamin, dan Allah Taala telah berikan kepada mereka kurniaan yang tidak pernah diberikan oleh bangsa lain selain daripada kamu. Baik. Kemudian Nabi Musa kata, ya qaumi khulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, disebabkan nikmat yang Allah Taala kurniakan banyak kepada kamu tadi itu, maka masuklah kamu ke bumi al-muqaddasah, bumi yang suci, iaitu bumi Baitul Maqdis. Jadi kalau sebenarnya daripada kita nak tengok ni, kita kalau boleh tengok peta Palestin. Kita nampaklah peta Palestin tu. Kalau boleh tengok dalam internet kan, boleh buka Google, tengok Palestine map. Tengok kat situ, kita dapati bahawa sempadan negara Palestin ni adalah Jordan, kemudian Syria, kemudian Mesir. Jadi kita dapat tengoklah, kita dapat andaikan bagaimana penghijrahan Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Bani Israel daripada bumi Mesir ke bumi Palestin. Baik. Kemudian yang di sini adalah ayat yang menggambarkan seolah-olah bumi ini adalah dijanjikan, bukan seolah-olah, memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, yakni kepada Bani Israel. Sebab ungkapan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah allati kataballahu lakum, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kamu. Jadi kat sini merupakan perkataan daripada Nabi Musa alaihissalam, dia ajak Bani Israel supaya masuk ke bumi Palestin yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Bani Israel. Baik. Kalau kita undur balik ke belakang, kita dapati bahawa siapa yang tinggal di bumi Palestin sebelum itu, adalah Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yaqub dan juga anak-anak dia. Jadi Bani Israel ini, mereka dulunya mendiami bumi Palestin sebelum mereka ni berpindah ke Mesir. Dan bila mana mereka keluar, Allah Ta'ala arahkan supaya mereka kembali ke bumi Palestin. Dan sebab itulah, inilah yang telah jadi polemik sekarang ni, di mana orang-orang Yahudi mendakwa bahawa mereka lah yang layak ke atas bumi Palestin. Baik, kita bincang isu ni daripada dua aspek. Yang pertama daripada aspek syarak, yang kedua daripada aspek logik. Daripada aspek syarak adalah janji Allah Ta'ala ni adalah selagi mana mereka patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selagi mana mereka patuh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka mereka berhak untuk mendapat bumi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita kena baca ayat ni dengan ayat lain. Ayat lain Allah Ta'ala firman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah Ta'ala telah berjanjikan untuk orang-orang beriman dalam kalangan kamu dan orang beramal soleh. Apa dia? La yastakhlifannahum fil ard. Allah Ta'ala janjikan akan memberikan mereka ni kekuasaan di atas muka bumi. Akan memberikan kekuasaan kepada mereka ni di atas muka bumi. Jadi ayat ni saya cari sekejap supaya semua hadirin boleh sama-sama tengok dengan saya, supaya hadirin boleh sama-sama
Tengok dengan saya dekat mana ayat yang saya masukkan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard. Sekejap, saya cari sekejap. Cari sekejap. Ayat ni supaya kita boleh sama-sama tengok. Baru terlintas ayat ni. Tadi tak terlintas sangat. Ya, bagi saya dalam tempoh uh, tak lama pun. Dalam tempoh setengah minit saya akan jumpa ayat ini. Okey, ayat ni adalah ya, setengah minit. Okey. Ayat ini adalah dalam surah Al-Mu'minun, maaf, dalam surah An-Nur ayat 55. Surah An-Nur ayat 55 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Ini maksudnya apa? Dan Allah Taala, jumpa surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah Ta'ala janji kepada orang beriman dan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahawa Allah Ta'ala akan memberikan mereka kekuasaan di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana diberikan kepada orang-orang yang sebelum mereka. Jadi sebenarnya ayat yang kita sebut tadi itu dalam surah Al-Maidah ayat 21, di mana Allah Ta'ala sebut allati kataballahu lakum, di mana Allah Ta'ala sebut sebagaimana direkodkan, Allah Ta'ala telah merekodkan perkataan Nabi Musa alaihissalam, ya qaumin khulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum, wahai kaumku, masuklah ke bumi al-muqaddasah, ke bumi yang suci, iaitu Baitul Maqdis, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kamu. Jadi kat sinilah polemik yang pertama, polemik ya betul, muka surat 3, betul betul. Terima kasih Dr. Jadi di sinilah apa nama ni, hujah yang pertama. Jadi dari sudut syarak memang betul Allah Ta'ala janjikan dalam surah Al-Ma'idah, tapi perlu dibaca bersama dengan ayat-ayat lain, terutamanya dalam surah An-Nur ayat 55. Maknanya kata janji Allah Ta'ala ni hanya kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh saja. Barulah diberikan mereka ni kurniaan untuk barulah janji ni valid. Barulah janji ni valid. Jadi tidaklah selamanya diberikan mereka ni bumi Al-Muqaddasah ini kepada orang-orang Bani Israel kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu hujah yang pertama. Yang kedua adalah hujah mereka adalah sejarah mereka. Ini saya dengar daripada ucapan daripada Benjamin Netanyahu. Dia kata sejarah di bumi Palestin ni, sejarah orang Yahudi di bumi Palestin ni dah 3,500 tahun dulu dah. 3,500 tahun ataupun 2,500 tahun dulu dah. Jadi sebab itulah dia kata kami orang terawal. Sebenarnya apa yang disebut oleh Benjamin Netanyahu itu adalah salah. Kalau nak kata orang yang paling awal, maka bukanlah mereka orang yang paling awal berada di bumi Palestin. Sebab bangsa yang direkodkan yang paling awal di bumi Palestin adalah bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan. Kemudian ada yang kata bahawa bangsa Kanaan itu adalah bangsa Arab. Ada yang kata macam tu dan ada yang kata bahawa antara bangsa terawal adalah bangsa Filistin. Jadi Filistin itu merupakan nama bangsa yang kemudiannya dijadikan sebagai negara. Kemudian dijadikan sebagai nama negara Filistin. Jadi seandainya betul lah dakwaan bahawa yang menghuni bumi Palestin dulunya yang awal adalah Bani Israel, kemudian mereka menuntut hak mereka tu dikembalikan semula, maka bermakna kalaulah ada orang lain lepas pada ni, contoh kalau kita tengok di mana di Amerika kan, kalau kaum Red Indian bangkit beramai-ramai untuk menuntut negara Amerika tu sebab asalnya mereka adalah penduduk tempatan di situ, bermakna tuntutan mereka tu adalah sah.
Sebab apa? Sebab mereka adalah penduduk asal di situ. Sedangkan orang-orang Amerika itu datang sebagai penjajah. Sama juga macam di New Zealand. New Zealand kan, suku kaum asal adalah Maori. Bermakna kalaulah tiba-tiba kan kaum Maori ini bangkit beramai-ramai nak tuntut semula negara mereka, bolehlah. Contoh juga yang berlaku di negara kita kan, di tanah Melayu dulunya adalah orang asal. Orang asal, orang asli kan contohnya kan. Maka mereka nak tuntut semula, ini adalah tanah mereka. Jadi bolehlah. Jadi sebenarnya itu adalah satu hujah yang sangat rapuh yang sama sekali tidak boleh nak diterima oleh akal. Sebab bila mana dengan hujah dulu dia pernah duduk kat sini, maka sekarang dia nak duduk semula sehingga terpaksa menghalau orang-orang yang telah duduk di situ dalam tempoh beberapa lama, maka itulah hujah yang sama sekali tidak boleh diterima oleh akal. Jadi dari sudut syarak pun salah, iaitulah selagi mana mereka ni dari sudut syarak ni Allah Ta'ala janjikan bumi Palestin ini hanya untuk orang beriman saja. Dari sudut akal, dari sudut akal pun salah juga. Sebab apa? Sebab dakwaan yang mengatakan bahawa mereka adalah penduduk asal di sini adalah salah. Sebab apa? Sebab sebelum mereka datang telah duduk di situ kaum-kaum yang lain, bukan kaum Bani Israel. Seandainya betul sekalipun dakwaan mereka bahawa yang duduk awal adalah Bani Israel, maka tidak boleh nak dijadikan hujah. Sebab apa? Sebab dia akan jadi satu hujah yang bermasalah. Bila mana kalau guna premis ini, maka US pun terpaksa sekiranya dituntut oleh kaum asal negara tersebut, iaitu Red Indian, maka terpaksa juga terima tuntutan tersebut. Kalaulah itu premis yang digunakan oleh orang-orang Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi. Baik. Jadi sama kisah ni tadi. Nanti kisah yang saya sebut ni berkaitan dengan kelayakan ataupun tuntutan tu nanti kita akan sambung di hujung kuliah kita nanti. Saya nak cerita berkaitan dengan bagaimana mereka mula datang semula ke bumi Palestin. Okey. Jadi seruan daripada Nabi Musa AS itu telah disahut dengan penuh dengan penuh biadab, dengan penuh ketakutan, sebagaimana disebut dalam surah Al-Maidah ayat 22, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Kata mereka, wahai Musa, di bumi Palestin itu ada kaum Jabbarin, ada kaum yang besar-besar, yang mana kami tak akan masuk dalam tu selagi mana mereka ada. Kalau kami masuk, maka barulah, kalaulah mereka keluar, barulah kami nak masuk. Jadi mula-mula Nabi Musa ajak mereka ni berperang untuk menawan bumi tersebut, sebab bumi tersebut adalah dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Tapi mereka bagi alasan bahawa di situ ada kaum yang kuat, yang mana kami tak akan masuk, kata Bani Israel, kata pengikut Nabi Musa. Kalau kami nak masuk, mestilah mereka keluar. Kalau mereka keluar, barulah kami akan masuk. Itulah alasan pengecutnya Bani Israel bila mana mereka diajak untuk berjihad oleh Nabi Musa AS. Maka berkatalah dua orang lelaki dalam kalangan mereka. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'min. Maka berkatalah kedua orang dari kalangan yang takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masuklah kamu masuklah kamu ke pintu ini. Masuklah kamu ke bumi Al-Muqaddasah ni, ke bumi Baitul Maqdis ini, sebab kalau kamu masuk, nescaya kamu akan menang. Maka ini merupakan janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan bahawa dua orang yang berusaha mengingatkan Bani Israel supaya mereka ni patuh kepada arahan Nabi Musa AS. Salah seorangnya adalah Nabi Yusha' bin Nun AS. Nabi Yusha' bin Nun ni siapa? Nanti kita akan balik semula kepada watak ni nanti. Okey. Jadi Nabi Yusha' bin Nun bersama seorang lagi mengingatkan kepada Bani Israel supaya mereka masuk. Sebab apa? Sebab bila mana mereka masuk, nescaya mereka akan menang. Jadi sahabat-sahabat semua, dalam keadaan Bani Israel ini diberikan garanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mereka masuk perang, maka mereka akan menang. Mana ada diberikan garanti begitu sekali terhadap mana-mana orang yang nak pergi perang kan? Kalau perang pasti akan menang. Tapi ini merupakan janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kamu masuk berjihad, masuk perang, nescaya kamu akan menang. Baik. Kemudian
sebagai balasan kepada peringatan yang telah diberikan oleh kawan-kawan mereka. Maka apa kata majoriti kaum Bani Israel? Kata mereka sebagaimana direkodkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 24. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kata mereka, wahai Musa, kami tidak akan sesekali. Kalau kita belajar bahasa Arab, huruf ataupun ungkapan lan nadkhulaha. Lan tu maksudnya we never. Kita tidak akan sesekali. Kami tak akan sesekali masuk di bumi Baitul Maqdis yang telah engkau arahkan selama-lamanya. Idhab anta. Ni ungkapan yang paling biadab ni. Pergilah kamu dan Tuhan kamu. Pergilah kamu dan Tuhan kamu berperang sementara kami akan duduk di sini. Sementara kami akan duduk di sini. Jadi itu merupakan ungkapan yang paling biadab yang pernah dinyatakan oleh Bani Israel terhadap Nabi Musa AS. Bahkan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kata mereka, idhab anta. Pergilah kamu, wahai Musa, wa rabbuka. Bersama Tuhan kamu, faqatila inna hahuna qa'idun. Kami tak akan masuk selagi mana mereka ada dekat bumi itu. Dan kalaulah nak juga berperang, pergilah kamu dengan Tuhan kamu, kami duduk kat sini. Itulah dia ungkapan yang sangat biadab daripada Bani Israel kepada Nabi Musa AS. Maka apa kata Nabi Musa? Nabi Musa ni pastilah sangat-sangat sedih. Sangat-sangat kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh Bani Israel. Maka apa kata dia? Qala rabbi Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Tuhanku, aku tidak memiliki melainkan diriku dan juga saudaraku. Maka kata kecewalah, aku ni tak memiliki, untuk aku ni tak ada kuasa melainkan terhadap diriku sahaja. Seolah-olah ungkapan yang menggambarkan kecewanya kepada kaum Bani Israel yang telah mengingkari arahan baginda. Kemudian doa Nabi Musa lagi, fafruq bainana, pisahkan kami dan juga pisahkan kami dengan kaum yang fasik. Siapa dia? Bani Israel lah. Baik. Kemudian apakah hukuman Allah Taala kepada Bani Israel? Disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 60, ayat 26, ayat 26. Qala fa innaha muharramatun alaihim. Maka disebabkan keceluparan, keenganan mereka itulah, maka bumi Baitul Maqdis ini telah diharamkan untuk mereka daripada memasukinya selama 40 tahun. Arba'ina sanah yatihuna fil ardi. Dan mereka telah sesat di bumi, di muka bumi, di padang pasir selama 40 tahun. Mana kata bila mana mereka ni ingkar kepada arahan Nabi Musa AS, maka Allah telah sesatkan mereka di padang pasir itu selama 40 tahun. Dekat mana? Dekat Sinai, padang pasir Sinai. Kalau kita buka peta, kita akan nampaklah mereka keluar daripada bumi paras, mereka keluar daripada Mesir dan mereka menyeberangi Laut Merah. Kemudian mereka cuba nak masuk ke Baitul Maqdis, tak dapat. Pusing ke situlah. Mereka tersesat di padang pasir itu selama bukan 4 hari, bukan 4 hari, bukan 4 bulan, selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Jadi sebab itulah, walaupun dalam tempoh mereka ni, mana kata kita boleh kata bahawa tempoh 40 tahun ni ialah tempoh mereka ni dihukum oleh Allah Ta'ala lah. Tapi dalam keadaan mereka dihukum oleh Allah Ta'ala itu pun, masih lagi Allah Ta'ala kurniakan pelbagai keistimewaan kepada mereka. Sahabat-sahabat sekalian, bila mana pergi pada pasir kan, kita pernah pergi ke Mekah kan, tengok kat mana Mekah. Mekah bukan macam kita kan. Kita ni kat mana-mana pun ada pokok kan, ada pokok nak berteduh. Jadi kalau kita musafir jauh-jauh lah, kita pergi masuk highway pun kan, kalau masuk highway pun kita tengok pokok kiri kanan. Tapi kalau padang pasir kita dapat bezakan. Kalau kita musafir, kita pergi umrah daripada Mekah ke Madinah naik bas, ataupun daripada Madinah ke Mekah naik bas, kita dapati sekeliling kita tu sejauh mata mandang, kan, padang pasir kan, padang pasir. Jadi itulah gambarannya, bila mana sesat dalam tempoh lama ni, maka pastilah mereka ni dalam keadaan yang begitu sengsara, kerana panas. Tapi
panas mereka ni, walaupun mereka ni panas, tapi Allah Ta'ala masih lagi kurniakan keistimewaan kepada mereka. Masih lagi dengar apa permintaan mereka. Ya, dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 57, muka surat 10, wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Dalam ayat ni ada beberapa lah, ada beberapa keistimewaan yang Allah Taala bagi kepada Bani Israel. Muka surat 8, muka surat 8, muka surat 8. Bila mana mereka panas, maka Allah Taala buat apa? Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Allah Taala, kami telah naungi mereka dengan awan. Kami telah naungi mereka dengan awan. Mana kata nak jaga mereka ni supaya tidak panas. Jadi buat apa? Dipayungkan mereka ni dengan awan. Kemudian bila mana mereka ni dalam keadaan yang lapar, maka bila mana mereka minta dengan Nabi Musa alaihissalam supaya diberikanlah mereka ni makan, maka bila mana Nabi Musa berdoa pada Allah Taala, maka Allah Taala bagi kepada mereka ni dua makanan yang special. Kan? Apa dia? Yang pertama, wa anzalna alaikumul manna, dan Allah Taala telah turunkan kepada mereka ni dengan al-manna. Al-manna. Al-manna ni apa al-manna? Al-manna ni pelbagai terjemahan lah. Al-manna ni pelbagai terjemahan. Ada kata al-manna ni merupakan makanan yang turun daripada langit dan melekat di atas pokok dan juga di batu. Dan makanan ni manis. Manis, dan dia apa nama ni, ada kata madu. Ada kata madu. Saya pernah makan al-manna ni. Saya ingat ketika mana saya belajar dulu di Jordan, saya apa nama ni singgah, bukan singgah lah, dijemput ke rumah guru saya, orang ulama besar Iraq. Kata, Salman jemput makan, ni adalah al-manna. Ni adalah al-manna. Saya kata al-manna, ya al-manna. Al-manna yang apa yang pernah diturunkan oleh Allah Taala kepada kaum Nabi Musa. Jadi makanan ni diambil, kalau saya tengok depan mata saya tu macam nak kata kuih manis lah, kuih manis lah, kuih manis lah kan. Okey. Ada kata al-manna ni adalah Arabic gum. Jadi tak tahulah, ya, adakah al-manna yang dimaksudkan sekarang Arabic gum tu sama dengan al-manna yang dimaksudkan di zaman Nabi Musa tu? Wallahu a'lam, tak tahu. Okey. Bukan itu saja. Selain al-manna, dalam ayat sama Allah Taala beritahu dikurniakan juga dengan as-salwa. As-salwa ni burung. Burung. Jadi burung yang mana setiap hari itu burung-burung datang, segerombolan datang seolah-olah menyerah diri kepada Bani Israel untuk disembelih dan dijadikan juadah hidangan untuk mereka. Jadi nak apa lagi kan, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang panas, dalam keadaan yang tak tahu hala tuju ke mana, tiba-tiba ada awan yang menaungi mereka. Kemudian bila mana mereka nak makan, Allah Taala bagi apa? Al-manna dengan as-salwa. Kemudian bila mana mereka nak minum, Allah Taala bagi apa pada mereka? Bila nak minum, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah juga ayat 60, muka surat 9, Allah Taala kata apa? Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ainah. Bila mana kaum Nabi Musa ni dahaga, yalah kan, bila mana padang pasir kan dahaga, mesti dahaga kan. Bila dahaga, mereka beritahu pada Musa, wahai Musa, mintalah dengan Tuhan, kami ni nak minum. Maka Nabi Musa telah pukulkan tongkat dia pada batu dan telah terpancutlah daripada batu itu 12 mata air. 12 mata air yang fresh. Yang fresh. Kenapa 12? Mewakili 12 suku kaum Bani Israel. Ingat main mana 12 ni? Ni kita tengok balik yang kita belajar kan. 12 ni adalah mewakili 12 orang anak-anak Nabi Yaqub. Antaranya siapa? Nabi Yusuf, Bunyamin, kemudian siapa lagi? Naftali, kemudian Levi. Banyak Ada 12 semua orang. Ada 12 semua. Jadi mewakili 12, inilah lahirnya disebut sebagai 12 suku kaum Bani Israel. Okey. Jadi mereka minumlah daripada air ni. Jadi air ni pastilah bukan air biasa-biasa sebab air ini adalah hasil daripada mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Padang pasir nak cari air ke mana kan? Ruang yang sangat ruang yang sangat terhad. Air ini tak banyak ada. Padang pasir pula tu. Jadi bila mana Nabi Musa pukulkan tongkat ke batu, maka terpancarlah 12 mata air yang kemudiannya diminum oleh Bani Israel. Jadi nak apa lagi? Air dah ada, makanan dah ada, kemudian mereka berjalan di bawah teduhan awan. Maka hidup ni makna kata tak ada apalah nak risaukan. Sebab orang bekerja untuk cari makan kan. Jadi mereka dah ada makanan lah.
Orang bekerja sebab nak pastikan tempat tinggal pun ada. Mereka pun dah ada dah awan yang menaungi diri mereka. Mereka tu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Bani Israel ni, kita nak tengok perangai mereka ni. Bila mana mereka dah berikan keistimewaan yang sebegitu rupa, mereka buat apa? Mereka tak puas hati. Mereka tak puas hati sebagaimana digambarkan oleh Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 61 muka surat 9. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Ingatlah ketika mana mereka berkata, wahai Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Kami tak tahan dengan makanan yang satu sahaja. Kami tak tahan dengan makanan yang satu sahaja. Fad'u lana rabbak. Maka mintalah dengan Tuhan engkau, wahai Musa. Nampak? Ayat pun dah biadab dah. Yang pertama panggil apa? Panggil Musa, Musa, Musa. Tak panggil Nabi Allah. Tak panggil ya Nabi Allah ke. Kalau kita bandingkan uh, perlakuan ataupun tindakan mereka ni dengan tindakan sahabat-sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi panggil Nabi apa? Ya Rasulullah. Jarang sangat sahabat Nabi panggil Muhammad. Kalau ada pun ada, tapi itu adalah daripada golongan orang Arab Badui. Kan? Tapi kalau sahabat Nabi ini tak ada pun dia panggil Muhammad. Tapi kalau sahabat Nabi Musa ni, pengikut dia, panggil ya Musa, ya Musa. Baik. Dan mereka mintalah dengan Tuhan engkau, wahai Musa, yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Supaya ditumbuhkan di bumi ini, tumbuh apa? Tumbuh bawang, tumbuh sayur, tumbuh kacang. Mereka kata mereka ni tak puas dengan makanan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Jadi minta kacang, minta adas, minta sayur, minta itu, minta ini. Sedangkan mereka ni tak sedar, yang pertama mereka telah mengingkari perintah Allah masuk berjihad. Yang kedua mereka telah langgar mereka dalam keadaan sedang dihukum ni. Dan mereka telah dapat nikmat yang percuma macam tu saja, tapi mereka masih lagi tak bersyukur pada Allah Taala. Sehinggalah kata Nabi Musa, ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Kalau kamu nak balik ke Mesir lah, pergi Mesir. Kat sana ada. Kat sana ada. Kat sana ada. Jadi itulah dia gambaran kedegilan kaum Bani Israel apabila mereka ni mengingkari perintah Nabi Musa satu demi satu. Dan dalam tempoh 40 tahun itulah Allah Ta'ala telah matikan generasi yang lama ni, termasuk Nabi Musa AS dah wafat. Dan akhirnya lepas pada 40 tahun, maka Nabi Yusha' bin Nun telah menggantikan Nabi Musa. Dan pada satu hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Yusha' bin Nun telah berjaya membawa Bani Israel masuk ke bumi Palestin, ke Baitul Maqdis, berperang berjihad melawan orang-orang yang berada kat sana. Dan pada waktu itu telah waktu asar, telah waktu asar, dan kali ikutnya memang tak boleh nak berperang pada waktu malam. Ya, tradisi pada waktu itu tak boleh perang pada waktu malam. Dan sebabkan itulah maka Nabi Yusha' bin Nun telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doanya yang masyhur, innaki ma'murah, wahai matahari, kamu telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana wa ana ma'murun, aku juga diperintah oleh Allah Ta'ala. Mana kata matahari ini dia terbit daripada timur kan, kemudian terbenam di barat. Itu perintah Allah Ta'ala. Tapi kata Nabi Yusha', aku pun diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ingat, Nabi Yusha' ini adalah salah seorang yang tadi itu yang beri peringatan kepada Bani Israel supaya berjihad bersama dengan Nabi Musa AS. Tapi mereka enggan juga. Jadi Nabi Yusha' ni adalah pengikut Nabi Musa yang setia, dan dialah yang akhirnya memimpin Bani Israel masuk ke bumi Palestin. Maka ketika itulah maka dikata apa? Allahumma hbisha, Allahumma hbis, Allahumma hbis alayya, Allahumma hbisha alayya. Ya Allah, tahanlah matahari ini untuk aku, ya Allah. Jadi oleh kerana masa tu dah hampir maghrib, dan Nabi Yusha' bin Nun tak ingin menangguhkan misinya untuk menawan Baitul Maqdis, maka dia telah minta dengan Allah Ta'ala supaya matahari itu berhenti dulu. Dia tak terbenam. Sebab kalau terbenam matahari, habislah, tak boleh perang lah. Tak boleh sama peperangan. Musuh sempat susun semula kekuatan kan. Maka matahari telah terhenti. Matahari terhenti sehinggalah Nabi Yusha' bin Nun berjaya mengalahkan semua penduduk kota yang berada di Baitul Maqdis pada waktu itu. Maka mereka masuklah. Dan bila mana Allah Ta'ala telah berikan kemenangan, maka Allah Ta'ala telah arahkan supaya mereka ni masuk melalui satu pintu, dan mereka
uh, mesti mengungkapkan perkataan hittah. Hittah ni maksudnya adalah apa nama ni, minta ampun daripada Allah Taala. Tapi apa berlaku adalah mereka telah mereka telah ubah mereka telah ubah daripada hittah kepada hintah. Hittah ni maksudnya apa? Hittah tu maksudnya adalah minta ampun, minta ampun. Jadi mereka ni telah diberikan kemenangan. Tapi Allah Taala letakkan syarat, mereka dalam masuk melalui satu pintu, dan mereka dalam masuk dalam keadaan yang sujud. Dalam keadaan yang sujud ni maksudnya dalam keadaan yang merendah diri, tawaduk kepada kemenangan yang Allah Taala kurniakan kepada mereka. Maka mereka masuklah, mereka masuk, dan sepatutnya mereka ni tunduk. Yang pertama kena tunduk, yang kedua mereka ni kena kata hittah. Hittah ni maksudnya adalah minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah. Tapi mereka buat apa? Ni perangai Bani Israel nak cerita. Walaupun mereka ni generasi baru, yang mana generasi lama tu dah meninggal lah, tapi perangai tu masih sama. Dia sama kan? Mereka buat apa? Mereka masuk, mereka tak tunduk, tapi mereka tunduk ke arah belakang. Mereka tunduk ke arah belakang. Maksudnya mereka masuk ni, mereka tunduk, mereka mengundur ke belakang. Jadi mereka masuk tu dengan punggung dulu. Nampak tak biadab Bani Israel ni kan? Dan mereka sepatutnya kata apa? Kata hittah, yakni ampunkan aku ya Allah. Tapi mereka kata apa? Mereka kata hintah. Ditambah nun je. Kalau hittah maksudnya minta ampun. Tapi kalau kalau hintah ni adalah gandum. Gandum, minta gandum, minta gandum. Soalannya mereka tunduk, mereka tungging ke belakang, mereka masuk ke punggung dulu, mereka minta nak gandum, kami nak gandum. Gandum itu merupakan makanan ruji bagi mereka. Jadi ini adalah perangai Bani Israel. Tapi akhirnya Allah Taala tetap bagi mereka masuk ke bumi Palestin. Baik. Jadi saya sebut tadi kan beberapa era. Jadi era Nabi Musa dah habis dah. Era Nabi Musa dah habis dah. Bila telah wafat, dan sekarang masuk pada era Nabi Yusha bin Nun. Masuk pada era Nabi Yusha bin. Jadi Nabi Yusha bin Nun ni bila mana masuk ke Palestin, masuk ke Baitul Maqdis, maka dia telah bagikan kepada beberapa wilayah lah. Wilayah ni sebelum tu kita katakan bahawa uh, sejak daripada masuknya Yusha bin Nun ni, Nabi Yusha bin Nun ke bumi Palestin, maka dia apa nama ni, ahli sejarah membahagikan zaman Bani Israel ini kepada 3 peringkat. Yang pertama, zaman zaman di mana mereka ni diperintah oleh para hakim. Para hakim kat sini bukanlah hakim tu, hakim kat sini adalah pemerintah wilayah. Kalau bahasa kita mungkin governor lah kot governor wilayah. Okey. Yang kedua adalah Asrul Muluk. Mereka ni diperintah oleh raja yang menguasai ke seluruh Bani Israel. Yang ketiga peringkat mereka ni, sejarah mereka ni berpecah. Ini kita bincang satu-satu. Yang pertama, bila mana Nabi Yusha bin Nun ni masuk ke bumi Palestin dengan Bani Israel, jadi beliau atau baginda telah membahagikan kepada 12 wilayah. Sebab apa? Setiap wilayah ni diwakili oleh satu suku kaum Bani Israel. Kita kata tadi apa? Ada 12 kan? Ada 12. Okay, jadi setiap wilayah ni dia apa diperintah oleh, dihuni dan diperintah oleh seorang hakim. Jadi semua sekali ada apa? Ada 12 hakim lah. Sebab ada 12 suku kaum Bani Israel. Dan mereka ni memerintah, dan sekiranya ada urusan-urusan yang tak dapat dielakkan ataupun urusan penting, mereka akan rujuk kepada Nabi Yusha bin Nun. Jadi kalau dalam konteks kita sekarang ni, mungkin mereka adalah gubernur dan mereka ataupun menteri besar kan. Kemudian mereka akan rujuk kepada Nabi Yusha sebagai pemerintah tertinggi lah. Okay. Jadi ini berlangsung dalam tempoh beberapa lama lah. Dalam tempoh tu mereka ada juga berlaku perang saudara lah. Perang saudara dalam tempoh tu mereka berlaku, tak puas hati perang. Dan akhirnya mereka minta supaya mereka ni ada raja. Supaya raja ni boleh menaungi keseluruhan Bani Israel. Jadi zaman ni setelah berlalu beberapa lama, maka meninggallah Nabi Yusha bin Nun, dan akhirnya sehinggalah kepada zaman Nabi Samuel. Nabi Samuel ni sebenarnya bahasa orang putih sebut Samuel kan. Samuel itu adalah nama Nabi Bani Israel. Jadi ada Samuel, Samuel, ataupun kalau dalam bahasa Arab Syamuel. Jadi sehinggalah zaman Nabi Samuel, mereka telah minta daripada
Nabi Samuel ini supaya Allah Ta'ala bangkitkan daripada mereka ni seorang raja. Seorang raja. Sebab apa? Sebab dengan raja inilah mereka akan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab pada waktu tu mereka pun telah apa nama ni menghadapi serangan daripada bangsa-bangsa ataupun kaum-kaum yang ada di sekitar Palestin itu. Jadi mereka minta supaya mereka ini dipimpin oleh raja. Jadi berlalulah zaman hakim tadi tu. Berlalulah zaman-zaman hakim dan sekarang zaman mereka ni dipimpin oleh raja. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 23, 246, 246, 247, 248. Saya tak baca lah sebab panjang satu muka surat. Jadi ayat ni menceritakan bahawa Bani Israel minta dengan Nabi mereka, Nabi Syamuel, supaya dibangkitkan dalam kalangan mereka ni seorang raja. Maka dalam ayat ni sebut, jadi sahabat-sahabat boleh tengok ayat ni sebut muka surat apa? Muka surat 40 Muka surat 40 tu satu muka surat tu. Dalam ayat ni, tiga-tiga ayat ni cerita bagaimana Allah telah pilih seorang lelaki yang bernama Talut. Dalam Quran disebut dengan jelas. Quran sebut dengan jelas, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malikah. Berkatalah Nabi mereka bahawa Allah telah memilih Talut sebagai raja bagi kamu. Jadi Talut ni dia ada beberapa keistimewaan. Antaranya dia adalah seorang yang bertubuh tegak. Sesuai lah dengan pada zaman tu kan. Kalau nak jadi raja ni mesti orang yang hebat dalam apa segi fizikal lah. Dia seorang yang apa nama ni bertubuh tegak, bertubuh kuat. Dan dialah yang kemudian memimpin Bani Israel berhadapan dengan seorang raja yang zalim, namanya adalah Jalut. Jalut. Jadi Raja Talut telah pimpin Bani Israel berhadapan dengan Raja Jalut. Dan kisah ni dilanjutkan dalam surah Al-Baqarah juga, muka surat 41, muka surat sebelah je, dalam ayat 249 dan 250, kemudian 251. Kisahnya menarik Sebelah Quran, sahabat sekalian, kita kadang-kadang seringkali kisah tu kita tak nampak kan. Kita nampak kerana cerita kat sini sikit, kemudian bisa sambung tempat lain. Tapi dalam ayat ni, kisah Talut ni, dia cerita dia bersambung. Dua muka surat ni bersambung. Dia macam kita baca satu kronologi lah. Macam cerita lah kan. Cerita kita baca. Okey. Jadinya, ringkas ceritanya, Talut telah berjaya menewaskan Jalut dengan apa? Dengan salah seorang tentera. Talut tu adalah Nabi Daud alaihissalam. Jadi bila mana Talut raja ni dah meninggal, maka Nabi Daud alaihissalam telah menjadi raja bagi Bani Israel. Dan inilah merupakan zaman kegemilangan Bani Israel. Tadi saya tak sebut tarikh kan? Tarikh tadi payah nak kesan lah. Sekarang saya sebut sikit lah tarikh. Nanti saya akan sebut tarikh tu kepada peringkat akhir nanti, peringkat pembentukan negara Zionis. Okey. Jadi pada waktu ini sekitar tahun 1000 sebelum Masihi. Bila sebut 1000 sebelum Masihi itu maksudnya sekitar 1000 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Okey. Nabi Daud perintah. Nabi Daud telah perintah, telah memerintah Bani Israel, dan pada waktu inilah merupakan zaman kegemilangan, zaman kemuncak Bani Israel. Bila mana mereka ni ada kerajaan yang begitu besar. Sebab keistimewaan Nabi Daud ni, dia seorang Nabi yang boleh melembutkan besi. Kemudian suaranya cukup merdu. Kalau dia berzikir tu, burung-burung akan sama-sama berzikir dengan dia. Ini adalah kehebatan Nabi Sulaiman, kehebatan Nabi Daud alaihissalam. Kalau dia baca kitab Zabur itu, maka burung-burung akan berhenti untuk mendengar alunan merdu suara Nabi Daud alaihissalam. Dan dia adalah seorang Nabi yang dikurniakan mukjizat, antaranya adalah boleh melembutkan apa nama ni, besi. Sebab itulah ada doa ada doa ni boleh hafal saya ingat doa ni kita nak lembutkan hati orang yang kita sayang lah kan, anak kita ke suami kita ke kan. Doanya adalah Allahumma layyin li qalbaha ataupun qalbahu. Bergantunglah siapa yang kita doa tu. Ya Allah, lembutkanlah hati dia untuk aku. Kama layyanta li Daud al-hadid, sebagaimana engkau lembutkan besi untuk Nabi Daud alaihissalam. Ini doa yang diajar oleh ayah saya lah. Doa kalau nak minta lembut hati siapa-siapa Okey. Kita niatlah siapa yang kita nak lembutkan hati tu. Okey. Kemudiannya, selepas Nabi Daud meninggal dunia, maka anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam pula
dilantik sebagai raja. Nabi Sulaiman ni seorang nabi dan seorang raja. Nabi Daud pun sama, seorang nabi dan seorang raja. Nabi Sulaiman lagi-lagilah dikurniakan satu kerajaan yang besar yang tidak pernah dikurniakan oleh seorang pun selepas pada itu. Dia boleh kuasai jin, boleh kuasai manusia, boleh faham bahasa binatang. Bahkan binatang yang sekecil-kecil semut pun difahami bahasanya oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi lama Nabi Sulaiman perintah, dalam tempoh itulah Nabi Sulaiman telah bina bangunan yang tinggi-tinggi. Bina dengan apa? Bukan dengan mesin, tapi dengan arahannya kepada jin. Jin menyelam di lautan untuk cari mutiara. Jin buat kerja untuk dia. Jin telah buat kerja untuk Nabi Sulaiman alaihissalam, bina kerajaan yang cukup hebat, cukup besar, digeruni oleh orang lain. Pada waktu tu Nabi Sulaiman ni kita kata bahawa Nabi yang menguasai dunia lah. Sebab bila mana dapat kuasai jin, dapat kuasai syaitan dan jin takut pada dia, maka apa lagi yang boleh menandingi kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Okey. Kemudian Nabi Sulaiman wafat. Kisahnya kan kita tahu kan Nabi Sulaiman tengah pegang tongkat, sedang mengawasi pekerja dia buat kerja. Pada waktu itulah Allah Taala telah matikan Nabi Sulaiman, tapi dia tak jatuh sebab ada tongkat kat tangan dia kan, sehinggalah tongkat itu digigit oleh anak-anak. Barulah bila mana tongkat dah reput, barulah Nabi Sulaiman jatuh. Kan. Jadi pada waktu itu barulah jin-jin itu sedar bahawa Nabi Sulaiman telah lama meninggal dunia. Jadi mereka ni tertipu dengan seolah-olah mereka lihat Nabi Sulaiman sedang mengawasi mereka ni buat kerja. Okey. Lepas Nabi Sulaiman, masa inilah dipanggil zaman perpecahan Bani Israel. Kalau zaman pertama tadi zaman para hakim yang memerintah. Yang kedua zaman para raja yang memerintah. Termasuklah raja yang paling hebat dan paling agung Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud alaihissalam. Bila mana Nabi Sulaiman telah meninggal dunia, maka yang memerintah mereka kemudiannya adalah lepas Nabi Sulaiman meninggal dunia, berlakulah perpecahan dalam kalangan kerajaan Bani Israel kepada dua kerajaan. Yang pertama kerajaan Israel, yang kedua adalah kerajaan Yahuda. Yang pertama namanya kerajaan Ad-Daulah Al-Israiliyah, kemudian yang kedua adalah Ad-Daulah Yahuda. Yahuda ni merupakan siapa dia? Salah seorang anak kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Itu keturunan dia lah. Dia ada 12 suku kaum kan. Jadi pecah pada dua. Satu kumpulan diwakili oleh Yahuda dan satu kumpulan diwakili oleh satu kumpulan mewakili dua suku kaum. Satu kumpulan lagi diwakili oleh 10 suku kaum. Jadi kumpulan yang pertama ni namanya adalah kerajaan Yahuda. Yang kedua namanya adalah kerajaan Israel. Satu berada di utara, satu berada di selatan. Inilah selatan Palestin tu. Mereka memerintah. Kadang-kadang berlakunya perang saudara. Mereka ni saling tawar-menawar di antara satu dengan lain. Mereka tu sama-sama Yahudi pun mereka ni bergaduh. Sama Yahudi pun mereka bergaduh. Okey, sehinggalah sampai satu masa, kira-kira dalam abad ke-6 sebelum Masihi, maka Allah Ta'ala telah datangkan, disebabkan mereka ni, Bani Israel, mereka telah memesongkan kitab Taurat. Mereka telah tambah-tambah apa yang tidak ada dalam Taurat tu kan. Maka mereka ni akhirnya telah diserang oleh kerajaan Babylon yang terkenal dengan nama Nebukadnezar. Kalau cari dalam internet jumpa Nebukadnezar ni raja yang kuat, telah memusnahkan kerajaan Bani Israel dan mereka telah dibawa ke Babylon. Babylon ni kalau sekarang di Iraq lah, dibawa ke sana, termasuklah ada dalam kalangan tawanan tu termasuklah para nabi, dibawa ke sana lah dalam tempoh yang lama, dalam tempoh beberapa puluh tahun, sehinggalah Nebukadnezar ni akhirnya dikalahkan oleh Raja Parsi kalahkan, dan akhirnya mereka ni Raja Parsi ni kesian kepada siapa nama ni, Yahudi ni yang telah ditawan
yang telah ditawan, kemudian dibawa keluar daripada Palestin pergi ke Babylon, dan akhirnya Raja Palestin pun hantar mereka semua balik ke Palestin. Dan kemudian bersilih gantilah mereka diserang oleh Rom. Kemudian pada tahun apa nama ni, pada tahun sekitar sekitar apa abad ketiga sebelum Masihi, mana kata lebih kurang dalam 300 tahun sebelum daripada Nabi Isa lahir, datang pula Alexander the Great, Iskandar Zulkarnain. Bukan Zulkarnain dalam Quran tu, Alexander the Great ni yang daripada Greek tu lah, daripada Greek tu. Kemudian apa nama ni, telah serang mereka. Jadi bersilih gantilah. Nak cerita bahawa kalau nak cerita detail mungkin bukannya inilah bukannya ruang inilah sebab dipanjangkan. Nak cerita bahawa dalam tempoh setelah daripada mereka ni berpecah, mereka telah diserang oleh beberapa kerajaan besar dunia. Firaun datang, Firaun Mesir datang. Firaun tu Firaun bukannya Firaun yang tu, bukan Firaun yang besar tu. Ini gelaran Firaun yang datang kemudian. Ataupun kalau kita nak keliru, kita sebut pemerintah Mesir pada waktu itu serang mereka, kemudian Babylon serang mereka, kemudian Parsi serang mereka, kemudian Rom serang mereka. Jadi akhirnya sampaikan kepada satu peringkat, apa nama ni, Palestin ni, Baitul Maqdis dihancurkan. Bandar mereka hancur. Hancur sehinggalah mereka tidak ada pilihan. Hancur mereka bina semula. Hancur mereka bina semula. Sehinggalah mereka akhirnya dihancurkan. Sehinggalah mereka terpaksa berhijrah ke merata tempat dalam dunia. Jadi kalau tengok dalam istilah disebut sebagai diaspora. Diaspora ni adalah tempoh di mana Yahudi ni, Bani Israel telah berhijrah ke merata tempat. Dan antara tempat yang mereka tuju adalah di mana? Di tanah Arab. Mereka pergi sebab apa? Sebab apa mereka pergi ke tanah Arab? Kan mereka daripada Palestin, bukan tanah Arab, mereka pergi ke Madinah. Tanah Arab tu luas kan? Pergi ke Madinah. Daripada Palestin mereka bermusafir berjalan sampailah mereka tiba di Madinah. Pada waktu itu bukan nama Madinah lagi lah, di Yathrib. Di Yathrib. Dan di Yathrib itulah mereka telah tinggal di situ. Sebab apa? Sebab dalam kitab Taurat mereka ada dinyatakan bahawa Nabi akhir zaman ni akan muncul di sebuah tempat yang subur yang banyak pokok tamar. Di tempat subur yang banyak pokok tamar. Jadi di situlah mereka duduk. Mereka datang tu sebelum daripada Nabi lahir lagi. Mereka datang dah lama dah duduk kat situ. Duduk dekat tanah Arab tu. Duduk dekat bukan tanah Arab, mereka duduk dekat Madinah tu lama dah. Jadi mereka ni tanam pokok kurma. Sebab itulah sebagaimana perangai orang Yahudi, bila mana mereka berada di satu tempat dan mereka kebiasaannya mereka akan cari pasal dengan kaum tempat tersebut. Sebab itulah mereka inilah menjadi batu api kepada permusuhan antara dua kabilah besar Arab yang mendiami Yathrib, dalam kurungan Madinah. Yathrib pada waktu itu iaitulah kaum Aus dan juga Khazraj. Dan kaum Aus dan Khazraj ni sentiasalah bila mana mereka mendengar, bila mana mereka ni bergaduh dengan orang Yahudi yang tinggal, orang Bani Israel yang datang, yang tinggal dekat Madinah tu, tiga puak besar. Yang pertama Banu Nadir, yang kedua Banu Qainuqa, yang ketiga Banu Quraidah. Yang besar lah. Dan mereka ni bila mana berkelahi dengan orang Arab, Bani Israel ni, orang Yahudi ni sentiasa mengulangi ayat, tunggulah satu masa nanti akan muncul seorang Nabi dalam kalangan kami, dan kalau Nabi itu muncul nanti, kami akan memerangi kamu semua dengan serangan yang dahsyat. Orang Aus dan orang Khazraj sentiasa mendengar ungkapan ini daripada orang Yahudi. Sampailah satu masa bila mana mereka pergi buat haji dekat Mekah, mereka buat haji dekat Mekah. Tiba-tiba pada tahun 10 Hijrah, tiba-tiba Nabi SAW pada waktu itu baru saja kehilangan Khadijah, baru sahaja kehilangan apa nama ni, Abu Talib yang sangat kuat mempertahankan baginda. Pada waktu itu Nabi ajak mereka ni beriman kepada Allah Ta'ala, meninggalkan penyembahan berhala. Nabi kata, aku ni seorang Nabi. Jadi golongan Khazraj, golongan orang Madinah ni, Aus dan Khazraj ni, mereka saling berpandangan di antara sesama mereka. Kata mereka, ni macam perkataan yang mesti kita dengar ni. Dengar daripada mana? Daripada orang Yahudi ni. Orang Yahudi yang duduk berjiran kita dekat Madinah tu selalu sebut macam ni. Ada Nabi dan Nabi. Sekarang inilah Nabinya. Inilah Nabinya. Baik kita beriman dulu dengan Nabi ni sebelum orang Yahudi berjumpa dengan mereka. Jadi kemudian Nabi, pendek kata, Nabi telah hijrah ke Madinah. Dan Nabi pada peringkat awal
telah memberikan mereka ni hak, bukan hak lah, maksudnya hidup damai dengan orang Islam. Nabi tak kacau pun apa nama ni, tempat ibadah mereka, mereka nak berekonomi. Nabi tak kacau pun. Walaupun pada hakikatnya mereka bila mana datang ke satu tempat, mereka ni orang Yahudi dikurniakan kecerdikan, mereka kuasai ekonomi, mereka kuasai industri pembuatan besi. Ni di Madinah, diceritakan dalam satu kitab sirah, apa nama, oleh Abdul Hasan Ali An-Nanawi, seorang ulama daripada India. Mereka ni pandai buat pedang, industri besi lah. Kemudian mereka ni berniaga emas. Jadi penguasaan ekonomi memang merupakan kemahiran yang nak dikatakan sebelum jadi itu bolehlah, yang dikurniakan kepada orang-orang Yahudi ini. Jadi sehinggalah mereka ni, Nabi sangat-sangat apa ni, apa nama ni, memuliakan lah mereka ni. Maksud Nabi biarkan mereka hidup dengan tenang dan aman kan. Tapi tabiat orang Yahudi macam itulah. Tabiat orang Yahudi ni memang sentiasa mengkhianati siapa sahaja yang buat baik pada mereka. Itulah tabiat orang Yahudi. Bermula dengan pengkhianatan Bani Nadir. Bani Nadir ni, satu hari tu Nabi telah datang ke kampung mereka. Nabi sandar kat rumah Bani Nadir ni kan. Kemudian mereka kata, apa kata kalau kita lemparkan daripada atas rumah tu, batu penggiling yang berat lah, batu pengisar yang berat ke atas kepala Nabi, sebab mereka ni dah lama dengki pada Nabi ni. Sebab apa mereka dengki? Yang pertama, sebab Nabi ni bukan dari kalangan Bani Israel. Sebab mereka datang dulu ni, tok nenek moyang mereka datang dulu ni, sebab apa? Sebab mereka yakin bahawa di sinilah akan muncul seorang Nabi akhir zaman. Dan mereka mengharapkan Nabi itu adalah dari kalangan Bani Israel. Tiba-tiba Nabi itu datang daripada kalangan keturunan orang Arab. Kan kita dalam kuliah yang lepas kan, keturunan anak Nabi Ibrahim ada dua, Ishak, kemudian Ismail. Nabi Ismail ni lepas Nabi Ishak ni bawah dia ramai Nabi, sampailah terhenti pada Nabi Isa AS. Daripada Ismail tak ada Nabi, sampailah beberapa keturunan, akhirnya yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Betul lah, dia dengki pada Nabi, nak bunuh Nabi, pelbagai helah yang mereka buat. Tapi akhirnya Allah Ta'ala telah beritahu kepada Nabi. Nabi bangun dan akhirnya Nabi telah halau Bani Nadir. Lepas Bani Nadir, Bani Qainuqa pula buat onar dengan Nabi. Kemudian Banu Quraidah pula buat onar dengan Nabi, berpakat dengan tentera Quraisy nak serang Nabi dalam peristiwa Al-Ahzab. Kemudian Nabi halau mereka. Bila halau mereka, mereka pergi pula ke Khaybar. Khaybar ni satu tempat lebih kurang 100 km daripada kota Madinah. Di situ mereka berkubu dan mereka telah buat perancangan. Nabi dapat maklumat mereka sedang bersiap-siap dengan senjata dan sebagainya nak serang Madinah. Nabi pergi mereka, Nabi halau mereka semua daripada Khaybar. Jadi nak cerita bahawa inilah sejarah orang Yahudi. Baik. Yang kita cerita ni, saya ulangi sekali daripada mana mereka datang ni? Daripada Palestin. Sebab mereka ni ditindas oleh pelbagai kuasa, daripada kuasa Rom, kuasa Parsi, kemudian Alexander the Great, sehingga mereka berhijrah beramai-ramai. Ada yang pergi ke negara Arab. Pergi negara Arab, secara khusus mereka pergi ke Madinah. Di situ mereka buat ana dengan orang tempatan. Mereka buat riba, mereka menipu, kan? Nampak tak perangai dia? Baik. Dekat mana lagi mereka pergi? Mereka juga pergi ke negara-negara lain. Negara lain, kan? Kalau tengok dalam sejarah, pada zaman kerajaan Islam, zaman Abbasiyah, yang berpusat di Baghdad. Di Baghdad pun mereka pergi. Baghdad tu Iraq lah. Sebab Babylon tu, Iraq tu dulu kan Babylon kan. Dekat lah. Iraq mereka ada. Kemudian sampaikan mereka ni berada di bawah kerajaan Islam di Spanyol. Mereka pun ada kat situ. Dan dalam tempoh beberapa lama, mereka sentiasa, bila mana mereka pergi ke Eropah, kan, mereka ni sentiasa dianggap apa nama ni, membawa malang kepada orang lain. Membawa malang pada orang lain. Contoh, bila mana mereka pergi ke Eropah kan masyarakat Kristian kan. Jadi mereka ni dianggap sebagai bangsa yang membunuh Nabi Isa AS. Sebab siapakah yang membunuh Nabi Isa? Menurut kepercayaan orang Kristian, yang bunuh adalah orang Yahudi. Yang bunuh adalah orang Yahudi.
Jadi di Eropah tu mereka sentiasa dalam keadaan yang ditindas. Uh, Kadang-kadang mereka ni masuk dengan baik. Tapi tabiat mereka ni bila mana mereka masuk, mereka kuasai ekonomi. Kemudian mereka akan amalkan riba, kan? Riba tu baik untuk mereka. Maaf, riba tu untuk orang yang bukan Yahudi. Kalau sama Yahudi tak boleh buat riba. Jadi mereka hidup dalam suasana sehinggalah kalau tengok kan, kalau tengok dalam dalam apa dalam uh, sejarah uh, ketika mana mereka di Eropah, di mana mereka di Eropah, mereka pernah mereka pernah pada tahun apa nama ni uh, pada tahun 1542 Martin Luther uh, telah menulis tentang pembohongan dan bahayanya orang Yahudi. Martin Luther ni tokoh tokoh Protestan lah, Kristian. Kemudian pada tahun 1516, sekitar tahun 1500 lah, di Itali, uh, apa ni pihak Katolik, Kristian Katolik telah memerintahkan supaya dibina tembok yang mengelilingi penempatan Yahudi yang kemudian dinamakan sebagai ghetto. Jadi di Eropah tu sekitar tahun 1500 tu, mereka telah dilihat dengan pandangan yang sorong, dengan pandangan yang sorong oleh masyarakat Eropah. Mereka dibina pagar, pagar yang mana mereka ni kat situ yang mereka boleh hidup. Mana kata mereka ni diasingkan daripada masyarakat setempat. Sebab apa? Sebab mereka ni, antaranya sebab mereka, selain daripada mereka ni kuasa ekonomi, mereka ni mengamalkan ilmu sihir, ilmu hitam. Ini perangai dia orang ni. Sebab dia bawa daripada tok nenek moyang mereka dulu. Kan? Kemudian kemuncaknya adalah bila mana mereka ni telah tindas dengan kejam ketika mana zaman Hitler. Zaman Hitler. Mereka telah dibunuh dengan gas beracun dengan begitu dahsyat sekali. Dikatakan bahawa jumlah yang telah dibunuh adalah sebanyak 5.8 juta. 5.8 juta. 5.800.000 lebih yang telah mati. Jadi, lepas pada mereka ini ditindas, dia sejak berlaku zaman keruntuhan kerajaan Bani Israel ketika mana di Palestin itu, mereka telah bertebaran ke seluruh dunia lah. Ke dunia. Dan sehinggalah pada tahun 1887. Ini kita nak masuk kepada era lain masuk pada era yang lain ni, iaitulah pada tahun 1887. Kali ini saya akan perincikan tarikh ni era keruntuhan tadi dah habis dah, era diaspora dah habis dah. Sekarang ni era yang terakhir, era yang saya namakan sebagai pembentukan semula negara haram Yahudi. Jadi sebab mereka dah lama dah, sekitar lebih 2000 tahun mereka telah keluar daripada Palestin dan sekarang mereka nak balik semula. Mereka buat apa? Bermula dengan seorang Yahudi berbangsa Austria yang bernama Theodore Herzl. Theodore Herzl, yang mana dia telah menubuhkan satu gerakan Yahudi sedunia pada tahun 1887. Pada tahun 1887, dan perancangannya adalah dalam tempoh 50 tahun. Dalam tempoh 50 tahun mereka nak mendirikan sebuah negara Yahudi yang sebuah negara Yahudi yang khas untuk orang Yahudi. Di mana tempatnya? Di bumi Palestin. Jadi sekarang saya akan nyatakan secara detail lah. Jadi bila berlakunya usaha untuk mewujudkan negara Yahudi di Palestin? Kalau sahabat-sahabat boleh tengok dalam peta Palestin, peta Palestin. Ada tak orang Yahudi di Palestin uh, sebelum daripada tahun 1948? Sebab 1948 itu adalah tahun di mana Perdana Menteri yang pertama, iaitu Ben Gurion, dia telah isytiharkan sebuah negara Yahudi khusus untuk Yahudi. Kalau tengok, sebelum tu memang ada orang Yahudi yang tinggal di bumi Palestin, tapi jumlah mereka tak ramai. Dan pada waktu itu pun, sebelum uh, pembentukan negara Yahudi, sebelum tu ada tak orang Kristian? Ada. Ada tak orang Kristian? Ada. Ya, orang Kristian ada. Dan orang Kristian ataupun orang Yahudi ini, mereka pada waktu sebelum daripada pembentukan negara Zionis ini, mereka telah menisbahkan mereka ni sebagai bangsa Palestin. Mereka beragama Yahudi, mereka beragama Kristian, tapi mereka ni kata kami orang Palestin. Kami orang Palestin. Maksudnya semangat apa nama ni kebangsaan mereka tu kuat untuk negara Palestin.
Sekali saya ulang. Ada tak orang Yahudi? Ada. Orang Kristian ada tak? Ada. Orang Islam majoriti. Mereka hidup dalam keadaan yang aman tenteram. Orang Yahudi tak ramai. Saya ambil contoh. Orang Yahudi ketika mana sebelum daripada pembentukan negara negara apa negara negara Israel negara Israel, saya sebut Islam Israel negara negara Zionis lah. Okey. Pada tahun saya tengok saya ni ada buku yang apa yang saya buat rujukan pada sebelum daripada 1947, mana kata sebelum daripada pembentukan negara Haram Zionis, orang Yahudi ni mereka memiliki tidak lebih daripada 8% sahaja wilayah Palestin. Mereka memiliki tidak lebih daripada 8% sahaja wilayah Palestin. Dan sebelum daripada berlakunya satu uh, satu deklarasi yang bersejarah. Ini tarikh ni kita kena ingat tahun 1917 disebut sebagai deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour ni pada tahun 1917. Pada waktu itu jumlah orang Yahudi di Palestin adalah seramai 60,000 orang sahaja. 60,000 orang saja. Kira-kira 10% daripada keseluruhan penduduk. Jadi yang majoriti adalah orang Islam lah. Jadi apa itu deklarasi Balfour? Dia sebenarnya macam ni. Palestin dulunya adalah di bawah jajahan Turki Uthmaniyah. Bila mana Turki Uthmaniyah ni pada waktu tu dia telah terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ni dia berlaku melibatkan dua blok. Blok pertama melibatkan kerajaan Bavaria. Kerajaan Bavaria iaitulah Austria dan juga Jerman. Dan blok yang kedua adalah blok British, Perancis dan juga Rusia. Jadi atas sebab-sebab tertentu, atas sebab-sebab nak mengekalkan kerajaan Khilafah Islamiah, maka kerajaan Turki Uthmaniyah pada waktu itu telah berpakat dengan Austria dan juga Jerman. Austria dan juga Jerman. Tapi malangnya kalah. Sebab berdepan dengan Pakatan British, Pakatan Perancis dan juga dengan Rusia. Besar lagi lah. Bila kalah, maka tanah yang telah dinaungi oleh kerajaan Uthmaniyah sebelum ni, termasuklah beberapa negara lah, antaranya adalah Iraq, kemudian termasuk juga adalah Syria, termasuk juga adalah Palestin, telah diserahkan kepada disebut sebagai kerajaan, disebut sebagai mandate. Jadi British telah diserahkan Palestin untuk dijaga, kononnya lah untuk dijaga. Dan akhirnya pada tahun 1917 berlakulah apa yang dinamakan sebagai Deklarasi Balfour. Apa itu Deklarasi Balfour? Dia adalah sepucuk surat yang dikemukakan oleh seorang yang bernama Otto Balfour. Siapa dia ni? Dia ni merupakan setiausaha luar kerajaan Britain kepada, ni nama penting, kepada Lord Rothschild. Siapa dia ni? Dia merupakan seorang tokoh dan juga seorang tokoh Yahudi dan seorang yang memberikan dana cukup banyak kepada gerakan Zionis. Jadi surat tersebut ditulis setelah mendapat restu Perdana Menteri Britain, George Lloyd. Surat tu saya baca sikit. Surat tu saya baca dalam bahasa Melayu lah. Saya berasa amat sukacita di dalam menyampaikan bagi pihak Yahudi, bagi pihak kerajaan British, pernyataan simpati kepada aspirasi Yahudi Zionis. Siapa ni? Ingat tadi yang ditubuhkan pada tahun 1897 oleh Theodore Herzl. Okey. Dia kata, dan ini telah diluluskan oleh kabinet. Kerajaan apa ni? Kerajaan British berpandangan menyokong pembentukan di Palestin, sebuah negeri bagi penduduk Yahudi, dan akan berusaha sedaya mungkin untuk merealisasikan hasrat ini dengan kefahaman tiada sesuatu yang dilakukan yang akan menjejas hak-hak sivil dan keagamaan masyarakat bukan Yahudi yang sedia ada di Palestin. Nampak tak? Awak dia kata apa? Nak bagi pada negara ini, nak bagi pada Yahudi, tapi kami tak akan menjejaskan hak-hak orang tempatan. Atau hak dan status politik yang dinikmati oleh orang Yahudi di negara lain. Saya amat besar hati jika deklarasi ini dibawa ke pengetahuan pertubuhan Zionis. Apa kesan deklarasi ini? Kesan deklarasi ini adalah orang-orang Yahudi di seluruh dunia boleh digalakkan
bukan boleh, digalakkan untuk mereka ni balik ke bumi Palestin, return home. Jadi start pada bila? Start pada tahun 1917. Kenapa British ni sangat berhutang budi kepada gerakan Zionis ni? Sebab apa? Sebab apa nama ni, presiden gerakan Zionis setelah daripada Theodore Herzl yang bernama Chaim Weizmann, dia ni telah berada di England dan dia telah membantu British dalam peperangan. Cara macam mana? Dia merupakan seorang ahli kimia. Jadi dia menciptakan alat letupan bom yang kuat lah. Jadi ini dapat membantu kemenangan British apabila menghadapi apa nama ni, blok daripada Jerman dan juga blok daripada Turki Uthmaniyah. Jadi nak cerita bahawa kesan daripada deklarasi Balfour itulah, maka sedikit demi sedikit orang-orang Yahudi seluruh dunia, daripada Rusia, daripada Poland, daripada Britain, daripada Ethiopia, seluruh dunia, sebab orang Yahudi kan mereka telah pecahkan pergi ke Ethiopia, dan bila mana mereka pergi ke negara-negara lain tu, mereka mungkin kahwin campur. Tak kisahlah mereka kahwin campur ke, asalkan ada darah Yahudi, mereka dibenarkan, bahkan digalakkan untuk balik ke ke negara Palestin. Dr. Marina, saya ambil masa 5 minit lagi, boleh? Boleh Ustaz. Okey, okey. Baik. Kemudian start pada itulah mula pada deklarasi Balfour itulah, apa nama ni, pada tahun 1936 penduduk Yahudi telah meningkat kepada 384,000. Kalau tadi itu hanya 10% saja, sekarang dah meningkat kepada 30% daripada penduduk asal Palestin. Okey. Kemudian pada waktu itulah saya rangkakan cerita dalam tempoh orang Yahudi masuk, maka pastilah orang-orang Arab takkan senang. Sebab tu semalam saya dapat daripada Profesor Dr. Kamal Zaman Yusof tu, dia kata satu istilah yang sangat penting untuk kita faham. Dia kata orang selalu sebut konflik antara Palestin dengan Israel, kata. Sebenarnya bukan konflik. Sebenarnya bukan konflik. Kita kena sebut penjajahan Yahudi Zionis ke atas bumi Palestin. Kita kena sebut penjajahan Yahudi Zionis ke atas bumi Palestin. Sebab kalau sebut konflik ni, dia macam konflik lah. Konflik adik-beradik, apa lagi? Konflik rakan sekerja kan? Konflik rumah tangga. Bermakna bila sebut konflik ni, dua pihak tu mungkin salah seorangnya benar, salah seorang lagi pun mungkin tidak salah sangat. Berkonflik ataupun mungkin kedua pihak tu benar, cuma mungkin cuma berlakunya salah faham, miscommunication. Itu konflik namanya kan? Bila sebut konflik rumah tangga kan, mesti salah faham antara suami dengan isteri. Konflik antara jiran, salah faham antara jiran dengan jiran. Tapi ini bukan konflik ni, kata Profesor Dr. Kamrul Zaman. Dia sebenarnya adalah penjajahan Yahudi ke atas bumi Palestin. Bila kita baca sejarah, terutamanya deklarasi Balfour tadi itu, disebabkan deklarasi itulah, maka deklarasi itu telah diputuskan di Kabinet British membenarkan orang-orang Yahudi seluruh dunia, bahkan menggalakkan orang Yahudi seluruh dunia untuk kembali ke bumi Palestin. Sehinggalah pada apa nama ni, saya baca jumlah pendatang Yahudi meningkat dengan mendadak dari tahun ke tahun. Pada tahun bilangan pendatang Yahudi pada tahun 1931 ialah 4,075 ramai kemudian meningkat kepada 9,000, kemudian meningkat kepada akhirnya dalam tempoh hanya beberapa tahun meningkat kepada 61,000. Bayangkan yang datang dari luar lah, yang kat dalam tu dah ada daripada 4,000 sampai kepada 60,000 lebih dalam tempoh, cuma dalam tempoh tak sampai 5 tahun. Sampailah kepada akhirnya, kalau kita tengok dalam uh, dalam peta, kita tengok daripada hijau tu kan, hijau tu pun Palestin, akhirnya jadi kecil-kecil ni sampailah sangat-sangat minoriti lah. Dan sebenarnya itulah dia adalah penjajahan, bukannya adalah konflik, bukannya konflik. Jadi bila mana dijajah, maka menjadi tanggungjawab anak tempatan untuk menghalau penjajah. Dan itulah yang dibuat sejak tahun 1920 lagi, bila mana orang-orang Yahudi mula datang, dan mereka mula tunjuk taring dah. Mereka datang, mereka kacau orang tempatan, mereka rampas tanah, mereka beli tanah dengan paksa, kemudian mereka robohkan rumah orang Palestin, sehinggalah
berlakulah beberapa pertempuran dan oleh kerana orang Yahudi ini mempunyai sokongan yang kuat daripada luar, daripada British, daripada Amerika, maka menyebabkan mereka ni sentiasa dalam keadaan yang inilah yang menanglah. Sebab sebab dari sudut senjata apinya, dari sudut sokongan ketenteraannya, logistiknya, semua mereka dapat. Sehinggalah kepada tahun 1948 diisytiharkan negara Yahudi. Kemudian sampailah kepada tahun 1967, sampailah kepada tahun 1973 berlaku peperangan demi peperangan, tapi akhirnya sedikit demi sedikit hak orang Palestin semakin terhakis. Ramai yang terpaksa berhijrah ke Jordan. Cuma sekarang ni kalau tengok yang ada tu dekat Gaza tu, sekarang ni penduduk Gaza, ini adalah fakta yang saya terima daripada Prof. Kamruzaman malam tadi. Dia kata kalau tengok apa ni, kalau di Gaza, di Gaza penduduknya adalah seramai 1 seramai 2.4 juta orang. 2.4 juta, tapi sekarang ni hampir separuh lah. Hampir separuh telah kehilangan tempat tinggal. 1.2 juta lebih telah kehilangan tempat tinggal. 1.8 juta sekarang ni. Jadi, baik. Sekarang kita dah sampai pada penghujung. Apa kaitan, kenapa Hamas telah melancarkan operasi Taufan Aqsa? Taufan Aqsa ni kalau kita tengok dalam bahasa Arab, Taifun kan, tapi diterjemah dalam bahasa Melayu dengan banjir kan. Banjir Aqsa. Sebenarnya salah tu terjemahan tu. Sebab sengaja diterjemahkan macam itu untuk memperkecilkan peranan yang dibuat oleh Hamas. Sebab Taufan ni merujuk kepada satu situasi di mana datang dalam keadaan yang mengejut. Sebab orang Yahudi telah mengancam untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa. Ini disebut oleh Profesor Dr. Mak Rofa dalam satu apa nama ni, pernyataan ini berkata apa? Sejak tahun lepas lagi, sejak tahun lepas, orang Yahudi telah mengancam, Zionis telah mengancam akan meruntuhkan Masjidil Aqsa pada tahun ini. Sebab itulah dinamakan sebagai operasi ini, Operasi Taufan Aqsa. Pejuang Hamas beri peringatan, kalau Zionis buat macam tu, kalau Zionis buat perancangan macam tu, kami akan hancurkan Zionis. Kami akan isytiharkan perang besar-besaran. Dan inilah yang berlaku pada 7 hari bulan Oktober 2023. Disebabkan maklumat itu diperolehi, Zionis akan datang menyerang dan akan meruntuhkan Masjidil Aqsa, maka terdapat tidak Hamas kena bergerak dengan pantas dan berlakulah apa yang berlaku pada 6:30 pagi waktu tempatan pada 7 Oktober, maka telah dilancarkan roket sebanyak 5,000 roket. Jadi sebenarnya bila kita faham bahawa itu bukan konflik, tapi itu adalah satu bentuk penjajahan, maka kita akan rasa munasabah lah apa yang dibuat oleh pejuang-pejuang Al-Qassam, pejuang Hamas. Sebenarnya kena adalah penjajah. Mereka adalah penjajah. Dan orang Gaza ni dah lama dah, sejak daripada 2006. Mereka ni dikurung oleh penjara terbesar dalam dunia. Tu kan dalam dia punya benteng tu kan, dalam tembok tu. Dan mereka dah lama dah menderita makan cukup, tak cukup. Kemudian dari sudut banyak benda lah yang mereka telah hadapi. Jadi daripada mereka ni mati secara perlahan-lahan, mereka ambil keputusan untuk buat tindakan supaya tindakan tu boleh menggegarkan dunia umat Islam. Sekarang ni orang nampak kekejaman Yahudi, orang nampak kekejaman Zionis, dan walaupun negara Arab masih lagi tidur kan, tapi sekurang-kurangnya kita tengok semalam sebuah negara yang tak mana-mana datang, apa kaitan tak tahu, Bolivia kan, telah memutuskan hubungan dengan apa ni dengan Yahudi. Baik. Kemudian sebenarnya ada satu lagi ni saya nak kaitkan dengan soalan yang ditanya oleh Dr. Marina. Ni last soalan yang ditanya oleh Dr. Marina, iaitulah dalam surah Isra. Dalam surah Isra ni saya ambil masa tak lama lah. Dalam 2-3 minit je. Surah Isra, Allah Ta'ala beritahu dalam surah Isra ayat 4 surah Isra ayat 4 muka surat 282, wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'luna 'uluwan kabira. Kami telah tetapkan bahawa Bani Israel ini akan melakukan 2 kali kerosakan di muka bumi. Apakah 2 kerosakan itu? Yang pertama adalah kerosakan apabila mereka telah
uh, apa nama ni, mengkhianati Nabi SAW. Mereka mengkhianati Nabi SAW di Madinah. Maka apa kesan dia? فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. Maka bila datang janji kami bagi yang pertama, bagi kerosakan pertama yang mereka lakukan, maka kami telah utuskan kepada mereka hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang hebat, yang datang dan telah meruntuhkan rumah-rumah mereka, rumah-rumah orang Yahudi. Siapa dia? Generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bendera diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa peperangan Khaybar, di mana orang-orang Yahudi telah dihalau daripada Khaybar sepenuhnya. Itu adalah janji Allah Taala yang pertama. Kemudian ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. Kemudian kami telah kembalikan kepada mereka itu, kepada kamu orang Yahudi ini, kami kembalikan semula kepada mereka ini kekuasaan. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ, kami berikan kepada kamu ni harta-harta dan anak-anak yang ramai, dan kami jadikan kamu ni banyak orang yang sokong. Orang Yahudi bila mana mereka ni dah dikalahkan di Khaybar, mereka bertebaran ke mata tempat. Kemudian sekarang mereka telah bina negara, mereka banyak sokongan. Sampai sokong mereka, mereka sokong, Jordan sokong, Mesir pun nampak macam mana malu lagi nak sokong atau tak sokong kan. Jadi maksudnya Israel ataupun Yahudi sekarang ramai yang sokong. Itulah yang masukkan dengan waja'annakum aktsara nafira. Ramai yang apa yang apa yang sokong mereka ni. Kemudian Faiza, ayat yang ketujuh, Faiza ja'a wa'dul akhirati, bila mana datanglah janji yang kedua. Janji yang kedua ni, maka liyasu'u wujuhakum, hamba-hamba kami akan memburukkan wajah-wajah kamu. Siapa dia? Inilah yang kita tunggu sekarang ni. Yang kita tunggu sekarang ni. Dan satu masa nanti, waliyadkhulul masjid, mereka ni orang Islam akan masuk ke Masjidil Aqsa kama dakhaluhu awwala marratin, sebagaimana mereka pernah masuk dulu pada kali yang pertama. Bila? Di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar telah masuk membebaskan Baitul Maqdis daripada Rom. Kemudian sekarang nanti insya-Allah akan datang, dan ya Allah itu pasti berlaku. Bumi Baitul Maqdis ini Allah Taala akan bebaskan di tangan umat Islam, dan sekarang ni proses tu sedang berlaku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan segera bagi kemenangan kepada umat Islam di bumi Palestin. Wallahu alam. Saya terpaksa laju sikit ni sebab saya takut masa sahabat-sahabat semua. Kita dah 1 jam setengah dah. Hampir 1 jam setengah dah malam ni. Dan itulah sedikit yang dapat kita kongsikan. Kesimpulannya adalah Bani Israel ini merupakan satu kaum yang panjang sejarahnya. Kemudian mereka ni bangsa yang diberikan nikmat yang cukup banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebabkan mereka ni derhaka kepada Nabi, bahkan mencabar Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala telah datangkan kepada mereka ni pelbagai musibah. Di samping sebelum tu pelbagai keistimewaan yang mereka dapat, dan sekarang mereka kembali lagi berkuasa, dan sekarang mereka menunggu saat apabila mereka melampau berlaku zalim atas muka bumi, dan janji Allah Taala itu akan berlaku secara pastinya. Mereka pernah dikalahkan di medan Khaybar di zaman Nabi SAW, dan insya-Allah mereka pasti akan dikalahkan lagi di tempat mereka berhimpun ini. Jadi itulah dia janji Allah Taala kepada mereka dan kepada kita semua umat Islam. Mudah-mudahan sikit sebanyak perkongsian ini dapat menjelaskan tentang kenapa kita tentang sifat Bani Israel, dan kenapa kita kena sokong perjuangan rakyat Palestin, dan kita faham kenapa mereka bertindak sedemikian. Wallahualam. Saya serahkan semula kepada Dr. Marina. Terima kasih Ustaz. Jadi sebelum tu kita buka dululah, kalau ada sebarang soalan daripada sahabat-sahabat nak tanya pada Ustaz, boleh silakan ya. Boleh tanya terus ataupun boleh tulis di ruangan chat. Saya ada soalan Ustaz. Tadi saya fahamlah yang kerosakan pertama dah selesailah zaman sahabat kan Ustaz. So, sekarang yang kita hadapi ni lah yang dikatakan kerosakan kedua Ustaz, yang sedang berlaku ni. Yang sekarang ni, yang sedang berlaku ni merupakan kerosakan yang kedua. Kerosakan kedua ni yang berlaku
yang disebut sebagai dan akan datang nanti ayat apa ayat 7 tu fa idza jaa wa'dul akhirah, akan datang janji yang kedua nanti ni. Jadi kalau Hmm. sekarang pertama memanglah sebenarnya kalau tengok doktor, kalau tengok dalam penafsiran ayat ni pelbagai penafsiran lah, antaranya ada yang kata bahawa yang dulunya itu iaitulah yang telah dihantar uli ba'sin syadid tu, hamba yang datang dulunya itu adalah merujuk kepada kerajaan Babylon yang kuat yang telah apa ni menghentam memusnahkan kerajaan mereka. Tapi kata seorang ulama daripada Jordan, Syekh Abdul Fattah Salah Al-Khalidi, dia kata tapi uh, ciri-ciri tak kena dengan apa yang Quran sebut. Quran sebut ibadan lana. Maksudnya orang kuat yang menjadi hamba kepada Allah Ta'ala, orang beriman lah. Jadi pastinya merujuk kepada tindakan sahabat-sahabat Nabi yang telah meruntuhkan keangkuhan Yahudi di Medan Khaybar. Sebab itulah syiar orang yang apa yang syiar saudara kita di Palestin kan, syiar mereka adalah Khaybar Khaybar ya Yahud Jaishu Muhammad saufa ya'ud, mengingatkan orang Yahudi kepada wahai Yahudi ingatlah Khaybar, Khaybar wahai orang Yahudi ingatlah Khaybar. Sebab apa? Sebab Jaishu Muhammad, tentera Muhammad akan datang sekali lagi. Jadi yang pertama kerosakan mereka tu adalah di zaman Nabi SAW. Yang kedua ni apa yang telah mereka buat. Lepas mereka ni di zaman Nabi mereka telah merosakkan apa ni, mereka telah buat kerosakan, mereka diberi peluang sekali lagi. Apa dia? Membina ketamadunan semula. Mereka dapat orang sokong ramai, dana yang banyak, harta yang banyak, duit yang banyak, kan semua tu kan. Tapi mereka masih lagi buat kerosakan dan tunggulah akan datang nanti hamba Allah yang mempunyai sifat yang disebutkan, itulah yang pertama uli ba'sin syadid, yang kuat, yang kedua adalah yang beriman pada Allah Ta'ala, yang akan mendatangkan igawan ngeri sekali lagi kepada orang Yahudi. Jelas tak? Ya, jelas Ustaz. Tapi Okey, saya sebenarnya banyak lagi saya confuse ni. okey, okey, tak apa. Itu saya faham dah. Ya, lagi satu saya punya persoalan kalau kita dengar daripada sebelum ni, Yahudi ni dia dia Masjidil Al-Aqsa ni sebenarnya dia nak jadikan Temple of Solomon kan, tak salah yang saya baca lah, nak jadi nak naikkan balik kerajaan Sulaiman sebab dia menanti kedatangan Dajjal. Tapi Dajjal pun banyak istilah lah yang kita dengar. Jadi jadi era nak menaikkan kerajaan Solomon dan juga menanti kedatangan Dajjal tu, adakah era tu era yang Ustaz cakap sekarang ni, era terakhir Yahudi ni? Ya, betul. Sebab apa? Sebab itulah kalau tengok bukan semua Yahudi yang apa yang sokong kepulangan Yahudi ke bumi Palestin tu. Sebab dalam kalangan mereka ni mengatakan bahawa kalaulah kepulangan mereka tu secara beramai-ramai di Palestin, itu tandanya adalah bakal menjadi tanda berakhirnya mereka dekat dunia ni. Kehancuran mereka kat dunia ni. Sebab tu mereka tak setuju. Tapi bagi sebahagian yang lain, berkumpulnya semula mereka di bumi Palestin ini sebab mereka nak mengambil semula apa nama ni kerajaan untuk nenek moyang mereka dahulu. Sebab apa? Saya nak undur sikit lagi. Saya nak undur sikit sekejap belakang. Bila kita sebut pembentukan Zionis pada tahun 1897 ni, Zionis itu sendiri adalah mengambil nama Zion. Zionis. Sebab Zion tu merupakan uh, bukit, sebuah bukit di dekat Baitul Maqdis, yang mana bukit inilah yang kononnya terbinanya dulu apa nama ni Temple of Solomon. Uh, jadi mereka nak bina semula di bawah runtuhan apa kononnya mereka apa yang Masjid Al-Aqsa sekarang itu, kononnya di bawah tu adalah tempat di mana Haikal Sulaiman tu pernah wujud satu ketika dulu. Sebab tu mereka nak runtuhkan, nak bina, dan mereka nak tunggu Messiah. Messiah tu adalah penyelamat bagi mereka lah, the Savior. Tapi bagi kita, the Savior itu ataupun Messiah itu bagi mereka adalah Dajjal lah. Bagi kita adalah Dajjal, tapi bagi mereka itu adalah Messiah ataupun the Savior, penyelamat mereka. Jadi itulah zaman tu, sebab antara tandanya adalah bila mana orang Yahudi berhimpun di satu tempat, dan itulah kemuncak kepada kehancuran mereka yang akan
apa nama ni, diakhiri dengan, yang akan dimulai dengan Dajjal. Sebab bila mana Dajjal keluar, akan akan ikut, pengikut mereka tu adalah orang-orang Yahudi. Jelas tak? Jelas Ustaz, baik Ustaz. Okey. Ada sebarang soalan lagi ke? Okey, kalau tak ada dah. Okey, kalau tak ada soalan ni Ustaz, jadi saya kita ada sambungan ketiga ke macam mana Ustaz ni? Kena tamat dah dia punya sejarah Bani Israel. Saya kali kuat tamat lah ni. Cuma kalau ada soalan-soalan lain, soalan yang masih, sebab sebenarnya ada satu lagi topik, Yahudi Ashkenazim. Yahudi yang dikatakan suku kaum yang 13 ni, tapi tak apalah, yang tu saya ingat panjang aku cerita tu kan. Jadi secara umumnya, sebab tujuan saya cerita pasal Yahudi ni, kita nampak sejarah dia macam mana daripada mereka berada di bumi Palestin, pergi ke Mesir, kemudian nak balik semula ke Palestin, dan mereka mendakwa bahawa sini bumi itu nenek moyang mereka. Jadi bila kita dah jelas, saya ingat tercapailah hasrat untuk kita memahamkan tentang sejarah Palestin tu. Saya ingat kita berhenti kat sini lah. Cuma kalau ada soalan tu boleh bagi pada doktor, dan insyaAllah sebelum kita mula next kuliah akan datang, kita jawab dulu soalan-soalan tu dulu, insyaAllah. Kalau boleh, saya nak tidak ada sebarang keraguan ataupun sebarang kesamaran tentang Palestin ini, supaya kita boleh seia sekata boleh sokong apa yang berlaku di Palestin. Sebab apa yang berlaku di negara kita kan, bila mana ada orang kata, bila Hamas buat macam ni, apa yang orang Palestin dapat? Kena bunuh. Tak ada faedah. Jadi nampak sangat mereka tidak faham sejarah bila mana mereka berpendapat dengan pendapat yang demikian. Saya setuju juga Ustaz. Saya dengar juga tu dia kata, adalah ayat-ayat yang keluar yang kata kenapa Hamas nak serang, dah tahu dah Palestin tak ada keupayaan untuk melawan langsung bila Israel serang. Itu pun saya ada terdengar lah juga ayat-ayat yang keluar tu lah. Jadi hari ni kita mungkin sama-sama boleh ceritakanlah pada sahabat-sahabat kita sejarah Bani Israel dan kenapa kita nak mempertahankan Palestin. Jadi kalau Last, tak ada soalan, nak ya. sebut lagi. Sekarang ni, saya dapat maklumat daripada profesor itu. Profesor itu memang apa nama ni, dia sangat dekat lah dengan, dia pakar kerjaan Timur Tengah. Sekarang ni, kalau di Gaza tu sampai sekarang, Yahudi tak boleh nak masuk. Tak boleh masuk ke Gaza tu. Bahkan, uh, apa nama ni, Mujahidin Qassam telah melepasi jarak 40 kilometer daripada Baitul Maqdis. Maaf, 40 kilometer di luar Gaza, dan sangat menghampiri West Bank, tepi barat. Kenapa mereka buat macam tu? Sebab apa? Sebab sekarang ni mereka, maksudnya kan Gaza kan dulu terkepung kan. Jadi mereka telah melepasi kepungan tu sejauh 40 kilometer dah. Hmm. Bermakna kalau sekiranya nanti kerajaan apa nama ni, Yahudi sedia untuk berunding dan membuat gencatan senjata, Hamas akan demand, inilah sempadan yang mereka nak. Sempadan yang mereka telah pergi tawan 40 kilometer ke depan tu. Jadi itu merupakan satu kejayaan besar lah kepada apa ni, Hamas, apabila mereka berjaya meluaskan daripada Gaza yang terhimpit itu, mereka pergi ke depan lagi. Jadi kita akan faham bila mana kita baca sejarah dan kita tengok peta Palestin tu daripada awal sampailah kepada sekarang, dan kita akan faham bila mana kita tukar istilah konflik kepada istilah penjajahan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Okey, jadi kalau ada tak ada soalan, jadi kita tutup majlis kita Ustaz dengan sedikit doa dan seterusnya dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustada'afin fi Gaza. Allahumma qawwi azaimahum wa wahid sufufahum. Allahumma ansurna alaihim ya rabbal alamin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddil shamlahum wa farriq jama'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum. اللهم سلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. سبحانك Subhanakallahumma اللهم wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih semua.